with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasimi here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita terima satu kisah seram daripada seorang bekas pelajar daripada UiTM Puncak Alam. Kamu tak sabar nak cerita kat korang sebab scary gila tu. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Pemilik kisah hari ni gelarkan namanya Anne, bukan nama sebenar. Jadi Anne nak kongsikan pengalaman seram semasa Anne tinggal di sebuah college UiTM Puncak Alam. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2018. Waktu tu Anne semester 4. So bangunan college yang Anne duduk merupakan sebuah college yang baru-baru lagi lah dibina waktu tu. Dan Anne merupakan batch yang pertama yang ditempatkan dekat college baru tersebut. So kita cerita sikit lah. Anne ni merupakan seorang art student yang duduk serumah dengan budak-budak architecture dan foto. So satu hari housemate Anne, nama dia Linda, ajaklah Anne dan juga housemate yang lain keluar sebab hari cuti kan. Tak ada kelas. Tapi Anne ni memang jenis yang tak suka keluar lah sebenarnya. Dia suka stay dekat dalam bilik sendiri. Dan lagi pun waktu tu memang tengah hectic week, banyak gila kerja yang Anne kena siapkan. Dan kebetulan roommate Anne pun memang tak ada sebab dia orang outing pergi buat assignment foto dia. So housemate Anne yang lain pun keluar lah. Tinggallah Anne sendirian dekat rumah. Masa tu Anne memang tak fikir apa-apa lagi lah. Dia memang nak siapkan assignment dia macam biasa lah. Cuaca dekat luar pula makin mendung dan makin gelap. Tengah-tengah Anne nak buat kerja, tiba-tiba Anne terfikir, kenapa aku ni berani sangat nak duduk rumah seorang-seorang. Padahal Anne ni seorang yang sangatlah penakut ya. Tapi bila fikir baik-baik, sebab tadi banyak sangat assignment nak kena buat. Tapi lama sangat diorang keluar rumah ni. Tak sedar hati pula tinggal seorang-seorang dekat rumah lama-lama kan. Dan yang pelik ni lagi, Anne memang tak buka lampu bilik tu langsung. Dia memang mengharapkan cahaya daripada tingkap je masuk. Tu pun dekat luar dah nak gelap kan sebab mendung dan hujan. Tak lama lepas tu roommate Anne, Azura pun balik. Dah lega lah hati member kan. Adalah juga kawan peneman. Dan malam tu housemate Anne yang Linda, Anis dan juga Mia, diorang dah sampai dah lah. Diorang nak buat assignment diorang dekat atas meja makan. So meja makan tu dekat depan bilik Anne je. Jadi antara diorang semua, Anne paling tidur awal sebab assignment dia dah settle daripada pagi tadi dibuatkan. So nak dijadikan ceritanya, malam tu Anne ni berpakaian agak short lah, agak seksi lah kan. And memang macam tu sebab dia ingat kan tak ada apa-apa lah sebab dalam rumah kan perempuan je semua kan. Jadi Anne pun tidur. Tengah tidur tu tiba-tiba dia terjaga. Dia tengok meja makan masih terang dan tengok housemate dia masih lagi buat assignment. Jadi Anne tegur lah diorang, korang jaga-jaga tau, aku ada jin. Kalau jin aku marah, aku tak tahu Tapi dalam fikiran Anne dan hati dia, asal aku cakap macam tu? Tiba-tiba Anne terjaga lagi dari tidur. Tengok-tengok jam 3:30 pagi. Rupanya tadi Anne hanya mimpi tapi situasinya sangatlah real. Jadi Anne bangun-bangun je, dia tengok rumah, dah gelap. Roommate dia rupa-rupanya dah tidur. Ruang makan pun dah gelap. Dan sebelum ni pernah je lah dia mimpi pelik-pelik. Tapi dia ignore je lah. Tapi kali ni pelik gila bagi dia. Sebab dalam mimpi dia tiba-tiba diri dia sendiri cakap pasal jin. Keesokan harinya selepas habis kelas pagi, Anne balik ke college. Waktu tu tinggal Anne seorang je yang balik sebab yang lain semua ada kelas lagi kan. Waktu tu baru pukul 11:30 pagi. So Anne fikir masih ada masa ni, dia nak rest kejap nak tidur kan, sementara nak tunggu kelas petang yang start pukul 3. Jadi Anne pun tidur. Tiba-tiba Anne termimpi lagi yang Anne terjaga dari tidur dalam keadaan yang sama sebelum Anne tidur tu. Anne tengok jam dah pukul 3:30 petang. So Anne macam dah terlambat lah nak ke kelas waktu tu, dengan nak solat Zuhur lagi kan. Walaupun rasa dah terlambat nak ke kelas, dia dalam mimpi tu macam tak tergesa pun. Anne macam biasalah, dia bangun tidur, dia tengok sekeliling dulu. Lepas tu dia toleh ke belakang, dia terpandang diri dia yang masih
lagi tidur. Situasi mimpi tu pelik sangat. Tiba-tiba diri dia yang masih tidur tu macam buka mata. And then Anne tanya dekat diri dia, siapa kau? Dan dia jawab, aku Jin. Dengan suara yang agak besar. Lepas tu barulah Anne betul-betul terjaga dari tidur. Anne terus capai handphone dia dan tengok jam. Baru pukul 1 suku. So dia rasa lega lah sebab dia tak terlambat lagi kan. Dia terus bangun dan ambil wuduk solat Zuhur. Macam nak solat Zuhur. Waktu dia solat Zuhur tu, dia tertidur pada rakaat pertama. Sebab roommate dia Azura perasan yang Anne terlalu lama rukuk. Lepas tu bila dia check Anne, rupanya Anne tengah tidur waktu merukuk tu. So Anne macam terkejut jugalah macam mana dia boleh tidur dalam keadaan macam tu kan. Mungkin syaitan sedang menghasut dan mengganggu dia supaya dia tak teruskan solat. Jadi Anne teruslah solat balik Anne. And dia terus ke kelas pada petang tu macam biasa. Kelas petang habis pukul 6.30. So habis je kelas and terus balik ke college macam biasa. Dan again, Anne penghuni rumah yang pertama yang akan tidur awal antara housemate-housemate dia yang lain. Tapi kali ni Anne bermimpi seorang lelaki yang serba hitam cuba mengganggu dia dalam mimpi tersebut. Kemudian dia diselamatkan oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Anne pasti lelaki tu bukan orang yang dia kenal ataupun rapat ataupun tunang dia. Anne dah bertunang tau. So dia pelik lah kenapa dia mimpi lelaki tu kan. So balik cuti Sam, Anne ceritakanlah mimpi-mimpi pelik tu dekat nenek dia. Anne ni sebenarnya memang jarang lah nak bercerita pasal mimpi-mimpi ni dekat siapa-siapa, termasuklah mak dia sendiri. Tapi kali ni Anne memang rasa nak kongsikan mimpi tu dengan nenek dia. Tapi nenek dia kata kita kena bersangka baik dan berdoa supaya dijauhkan daripada gangguan-gangguan syaitan lah. So semakin hari Anne sebenarnya semakin pelik sebab dia sebenarnya makin kerap mimpi benda-benda pelik lah. Dan salah satunya yang Anne rasa semakin seram bila Anne dan sepupu dia Eti dalam perjalanan balik ke Johor. So kakak saudara dia Jiha tengah drive kereta waktu tu. Masa diorang on the way tu, Anne tertidur. Memang tak sedar lah apa yang berlaku kan. Tapi Anne mimpi yang kakak saudara dia singgah dekat satu R&R dekat Johor. Kemudian Eti pergi ke toilet. Balik je daripada toilet, ada satu makhluk pelik yang mengikori Eti ke kereta. Kemudian tanpa sedar, Anne tiba-tiba suruh Eti tutup tingkap dengan mata Anne yang masih terpejam. Dan sebab takut benda tu masuk dalam kereta. Lepas tu Anne pun tersedar daripada mimpi. Dia tengok-tengok, memang diorang tengah berhenti dekat R&R yang agak sunyi waktu tu. Anne tanyalah Eti, kau ada nak pergi toilet ke tadi? Lepas tu Eti jawab, aku baru je balik daripada toilet. And then Anne bagi tahulah yang dia nampak ada sesuatu yang mengikori dia daripada toilet. Dan benda tu hampir masuk kereta. Tapi dia lari ke pokok besar sambil pandang sekeliling. Dan terkejutnya Anne bila apa yang Anne nampak sama situasinya seperti di realiti. Memang ada sebatang pokok besar yang tak jauh daripada orang. Pokok dia sama dalam mimpi tu. So Jiha yang tengah drive tadi tu terus kuatkan bacaan ayat kursi dan mulakan perjalanan. Sebab jam waktu tu memang dah menunjukkan pukul 2 pagi ya. Semakin lama Anne rasa memang ada something wrong, ada yang tak kena dengan diri Anne sebab makin kerap kan mimpi benda-benda yang bukan-bukan. Jadi Anne bercadang untuk berubat dengan ustaz. So makcik dan mak Anne lah yang uruskan. Ayah Anne pada mulanya tak percaya sangat sebab dia sangka badan Anne sakit-sakit sebab Anne suka tidur. Banyak tidur. Jadi sampailah hari Anne pergi berubat kan, jumpa ustaz. And ustaz bagi tahu yang Anne diganggu dengan seekor jin jantan yang kononnya menyukai Anne. Jin Islam ya. Dia tinggal dekat kolej kediaman Anne. Dan disebabkan mungkin Anne ni kerap memakai pakaian terdedah waktu tidur, jadi jin itu suka. So sejak daripada tu memang Anne taubat weh, tak nak dah pakai seksi-seksi lagi. Ustaz cakap nasib baik awak tak kena. Cik aku jadi seram sejuk pula. Ustaz tu kata nasib baik awak tak kena dengan jin tu. Kalau tak nanti nak kahwin pun ada masalah. Ustaz tu kata nanti nak kahwin pun ada masalah tau. So sepanjang tempoh berubat tu, dari hanya nampak dalam mimpi, Anne nampak di dunia nyata sekali. Dan kali ni sosok-sosoknya lebih menyeramkan. Tak seperti dipaparkan di TV. Anne kata lagi hodoh, lagi menyeramkan. Dan ustaz bagi tahu yang khasyaf Anne terbuka. So Anne mula pelik lah sebab setahu Anne hijab je yang terbuka. Rupanya ustaz tu kata khasyaf tu macam petunjuk melalui mimpi. Sama macam hijab tapi Anne hanya nampak mereka melalui mimpi saja. So moral of the story, Anne kata jagalah aurat kerana mereka yang di dunia gaib juga mempunyai nafsu sama seperti kita di dunia nyata. Wallahualam. Tapi takut. Walaupun kita macam seorang-seorang kat rumah ke kan, beringat-ingat lah. Dan semua kalau
dalam toilet nak mandi pun kita kena ada sejenis pakaian juga kan, sebab ada jin juga dekat sekeliling kita yang kita tak tahu dia tengah tengok ke apa kan. Wallahualam lah. Beringat-ingatlah kita ya. Risau. Tu kamu pernah dengar tau, ada kes yang sampai manusia mengandungkan anak jin. Macam how possible is that? Tapi itulah macam tanpa sedar, kadang-kadang through mimpi benda tu boleh buat dengan kita. Takut. So semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara macam tu ya. Kamar saya itu saja video untuk hari ini. Thank you and sebab sudi berkongsi pengalaman dan sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita semua. And thank you dah tengok video ini sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.